Nazrin bin Sahrum. Halo, nama saya Nur Khairulnisa binti Muhammad Syakir. Hai, nama saya Ellen Teo Sutbai. Nama saya Muhammad Fitri Syarizan bin Muhammad Yusri. Hai, nama saya Marcella Angela Parai. Hai semuanya, saya Elizabeth Jackson. Kita hari ini mau bincang ini falsafah pendidikan kebangsaan, topik 4. Jadi dia ada banyaklah kepentingan dia, bentuk dan proses. Jadi ada impak guru. Okey. Hai korang. Sorry sekolah matang. Oh, Korang bincang apa? ini kita ada tugasan ini yang diberikan oleh lecturer tentang unit 4, topik 4, falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi ada 4 soalan di sini. Namun aku baru tulis 3. Jadi kita akan bahagikan sama rata. Jadi ni adalah tajuk kita. Macam kita kan ada 6 member. Jadi yang lain ada kat sini. Nanti ada di sini. Kalau begitu saya info mereka lah. Saya call Boleh. Marcella. Hello Marcella. Ni mau bincang pasal yang falsafah pendidikan untuk topik 4. Kita ada 4 soalan dan kita ni ada 6 orang. Jadi 4 soalan ni kita kena bahagikan lah. Jadi kita mesti bincang. Bolehkah? Okey. Terima kasih. Hours later. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Falsafah pendidikan kebangsaan atau lebih dikenali sebagai FPK terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Bentuk pendidikan ini terbahagi kepada 3, iaitu pendidikan informal, pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Matlamat pendidikan ini terbahagi kepada 2, iaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik ni apa yang sepatutnya setiap warga negara perolehi menerusi pendidikan. Sebagai contoh, dari segi ilmu, mahir, berakhlak, beragama, bertanggungjawab dan sejahtera diri. Manakala untuk ekstrinsik adalah sumbangan setiap warga negara, iaitu sumbangan setiap warga negara terhadap keharmonian dan kemakmuran. Proses pendidikan ini adalah usaha secara berterusan, fokus kepada individu dan pelaksanaan secara menyeluruh, bersepadu, seimbang dan harmonis. Seterusnya, kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Yang pertama, mewujudkan sistem pendidikan yang sistematik, iaitu matlamat pendidikan yang jelas, kesamarataan fahaman dalam masyarakat, silibus pelajaran yang tersusun dan menepati piawaian. Kepentingan yang kedua adalah berpaksikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, iaitu mengikuti dan mengamalkan ajaran agama, melahirkan individu yang beragama dan fahaman yang sahih, dan menghargai serta mensyukuri pemberian Tuhan. Kepentingan yang ketiga iaitu melahirkan pelajar yang berkualiti. Sebagai contoh, mendapat pendidikan formal berteraskan perkembangan semasa dan kajian sejarah dan melatih dari segi aspek intelek dan jasmani yang berkembang seiring. Dan kepentingan yang terakhir ialah mewujudkan pelbagai institusi pendidikan, iaitu mengikuti kategori umur, memastikan pendidikan awal diterapkan dalam kalangan pelajar dan membentuk individu yang berpendidikan dan berkemahiran. Terima kasih. Hai, saya Ellen Teo. Alamak, cikgu datang. Selamat pagi murid-murid.
Selamat pagi, cikgu. Okay, anak-anak. Okey, pagi ni kita akan mulakan dengan nyanyian ABC. Okey? Okey, murid-murid. Ikut cikgu. A, B, C, D, E, F, G. Kita akan mulakan dengan Tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia ialah So AJ went straight to the radio station the very next day. Hey, fast. I'm you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a promise. So that anything you say is singing off of me and it'll move you and devastating more than ever demonstrating how to give a motherfucking audience a feeling like it's levitating. Kelas lagi. Dah lah hari ni, jadual padat. 2 hours later. Terima kasih, doktor. Selepas menonton video-video tersebut tadi, yang secara tidak formal ataupun secara santai, jadi apakah mesej yang terkandung dalam video sebentar tadi dan apakah bentuk pendidikan yang terdapat dalam video tadi? Jadi, saya akan membentangkan bentuk pendidikan yang pertama iaitu pendidikan formal. Pendidikan formal dijalankan dalam jangka masa yang lama iaitu dari kita kecil lagi sehinggalah dewasa. Namun demikian, terdapat juga golongan yang berumur akan melanjutkan pelajaran mereka sehingga ke peringkat master ataupun PhD. Pendidikan formal memerlukan guru terlatih yang profesional dan memiliki kemahiran dan pengalaman yang tinggi. Sebagai contoh, kita sebagai pelajar UPSI akan dilatih untuk mengajar dan mendidik anak-anak pada masa akan datang. Dan pembelajaran dalam pendidikan formal adalah dijalankan secara seragam dan berjadual. Secara rasminya, pendidikan formal dilakukan di bangunan, kelas dan sekolah. Penilaian bagi pendidikan formal adalah secara rasmi dan kebangsaan. Sebagai contoh, UPSR, PT3, SPM dan sebagainya. Dan dari segi penilaian ini, kita akan dapat pengiktirafan iaitu sijil, diploma dan ijazah. Jadi, pendidikan formal akan memula daripada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah sehinggalah institusi pengajian tinggi. Makan dulu lah. Alan, jangan makan dulu. Tunggu yang lain dulu, baru boleh makan. Okay, sorry ya. Ya, tak baik tau. Sebab kalau kita makan tanpa tunggu yang lain datang, nanti kita nampak macam tak beradab. Okay, faham. Kena ingat adab makan tu, Alan. Okay, minta maaf. Okay, kita boleh makan sekarang. Hey. Ya saya. Maaf. Oh, sorry. Oh, sorry. buang mas di tong sampah. Okay. Hey, cara buang mas macam ni. Okay.
Selain mask, hand sanitizer juga perlu di musim COVID-19 ini. Oh. Nah, gunalah hand sanitizer. Ya, jom kita sama-sama guna. Alright. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah video refleksi tentang pendidikan informal. Pendidikan informal ni dijalankan dalam jangka masa berterusan. Jadi, pihak yang bertanggungjawab dalam pendidikan informal adalah seperti keluarga dan masyarakat. Jadi, pendidikan informal tidak berjadual dan tidak rasmi dan hanya boleh dijalankan di rumah ataupun di tempat tertentu sahaja. Maka, pendidikan informal tiada penilaian dan tiada pengiktirafan dan tiada juga organisasi. Jasa ada aktiviti lagi? Biar betul ni. Oh, ada seminar pidato. Nak join? The next day. Seminar merupakan salah satu contoh kepada pendidikan non-formal. Selain daripada seminar, terdapat juga kempen, bengkel dan ceramah. Pendidikan non-formal ini dilakukan dalam jangka masa yang pendek dan dari segi ciri pengajaran, terdiri daripada ahli masyarakat yang pakar. Pendidikan non-formal ini adalah berjadual dan dia adalah rasmi ataupun tidak rasmi, iaitu disebabkan kerajaan ataupun swasta yang telah mengambil peranan dalam pendidikan non-formal. Jadi, dari segi penilaian dia tiada, tetapi mempunyai pengiktirafan dari segi sijil penyertaan. Hello there. Terdapat beberapa proses pendidikan bagi merealisasikan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, pendidikan adalah satu usaha berterusan. Individu harus sentiasa berusaha memantapkan pengetahuan dan kemahiran yang harus meliputi segala bidang kehidupan seperti rohani, jasmani, moral, bakat, minat, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam kata lain, pendidikan sebagai usaha berterusan ialah pendidikan sepanjang hayat di mana proses pendidikan seseorang itu bermula sejak lahir dan hanya akan berakhir apabila seseorang itu meninggal dunia. Yang kedua, pendidikan ke arah kembangkan lagi potensi murid. Apa itu potensi? Potensi merupakan bakat, kebolehan atau keupayaan yang ada pada seseorang individu. Sehubungan dengan itu, pendidikan berperanan penting dalam mengembangkan potensi setiap murid agar seseorang murid itu dapat mencapai tahap kecemerlangan. Ketiga, mendidik secara menyeluruh dan bersepadu. Potensi yang ada pada individu harus dikembangkan secara bersepadu dan tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Sebagai tamsilnya, potensi dari sudut intelek tidak boleh dipisahkan dengan potensi kerohanian. Pelajar yang bijak tidak akan seimbang tanpa norma-norma kemanusiaan seperti kasih sayang sesama manusia dan menghormati orang lain. Begitu juga dengan potensi yang lain, yaitu potensi rohani dan jasmani. Dalam sesuatu aktiviti tidak boleh dipisahkan dengan kemahiran bersosial semasa bermain secara berpasukan, seperti sifat-sifat kerjasama dalam permainan. Keempat, membangunkan komponen intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Perkembangan potensi intelek adalah memastikan seseorang itu memperolehi kemahiran asas 4M, mendapatkan, meningkatkan, dan menyebarkan ilmu, memanfaatkan ilmu untuk diri dan orang lain, berfikir secara kreatif, kritis, dan inovatif. Potensi rohani adalah berkaitan dengan jiwa dan kalbu yang melibatkan hubungan seseorang dengan Tuhan. Oleh itu, unsur rohani dikembangkan bagi membentuk individu menyadari dan menginsafi adanya Tuhan yang mencipta,
menghargai dan mensyukuri pemberian Tuhan, memupuk dan membina disiplinkan diri, dan seterusnya membentuk akhlak yang mulia. Seterusnya, potensi emosi mempengaruhi seseorang dalam bertingkah laku dan bertindak. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan, perkembangan emosi adalah bagi memastikan perasaan tenang dan tingkah laku terkawal, memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang. Perkembangan potensi jasmani adalah bagi memastikan seseorang individu berkeupayaan melakukan riadah, menjaga kesihatan badan, dan seterusnya mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal dan manipulatif. Yang kelima yaitu membangunkan pelajar secara seimbang dan harmonis. Insan yang seimbang dan harmonis memiliki dan menghayati ilmu pengetahuan, berakhlak mulia, mempunyai fikiran dan jiwa yang sihat, tubuh badan yang sihat dan cerdas, serta mampu bekerjasama dengan orang lain dan mempunyai keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Ini bermaksud pelajar yang seimbang dan harmonis memiliki kefahaman tentang tugas dan tanggung jawab dalam pelajaran. Dalam alam pekerjaan, mereka mampu melaksanakan tugas dengan amanah dan baik. Akhir sekali, berpaksikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan satu elemen yang sangat penting dalam pembentukan identiti negara Malaysia. Jika kita lihat kepentingannya, semua pelajar Islam diwajibkan mengambil mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam peperiksaan awam. Sementara itu, pelajar bukan Islam hendaklah diberikan pelajaran pendidikan moral. Seterusnya ialah ke arah menjayakan keberhasilan pendidikan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Ke arah menjayakan keberhasilan yang dimaksudkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan, maklumat pendidikan yang dihasratkan FPK ataupun falsafah pendidikan kebangsaan perlu dilakukan, iaitu matlamat intrinsik dan matlamat ekstrinsik. Matlamat intrinsik ialah apa sepatutnya diperolehi menerusi pendidikan. Berikut merupakan matlamat FPK terhadap pembangunan insan, iaitu berilmu, mahir, berakhlak, beragama, tanggung jawab, dan sejahtera diri. Berikut merupakan kriteria matlamat FPK untuk pembangunan insan dan keterangannya. Yang pertama ialah berilmu pengetahuan, yaitu gemar membaca, dan juga menerusi pendidikan mereka memanfaatkan ilmu untuk diri sendiri dan orang lain. Dan juga mereka hendaklah berfikiran luas dan terbuka. Seterusnya ialah berketerampilan. Dalam berketerampilan, mereka mempunyai kebolehan dalam melaksana dan menyempurnakan sesuatu tugas serta tanggung jawab dengan cemerlang. Seterusnya ialah berakhlak mulia. Mengetahui nilai yang baik dan buruk. Menerusi pendidikan ini juga, mereka menyadari kesan daripada perbuatan baik dan buruk, menghayati nilai kerohanian, kemanusiaan, dan kewarganegaraan. Seterusnya ialah pegangan agama. Menerusi pendidikan, mereka akan mengikuti dan mengamalkan ajaran agama. Mengakui manusia dan alam dijadikan oleh pencipta dan menyadari bahawa manusia bertanggung jawab sepenuhnya
terhadap perbuatannya. Seterusnya ialah bertanggung jawab. Menyadari tugas dan tanggung jawab adalah amanah. Seterusnya, mereka menjalankan tugas dengan bersih, cekap, dan amanah. Seterusnya, menyadari tugas dan tanggung jawab yang mesti dilaksana dengan sempurna. Seterusnya ialah sejahtera diri. Mereka mewujudkan perhubungan yang baik, berfikiran waras, jiwa terang, dan badan yang sihat, mempunyai daya ketahanan diri yang kuat untuk menghadapi cabaran hidup. Selamat ekstrinsik, yaitu sumbangan setiap warga negara. Warga negara Malaysia memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Individu yang terdidik dengan sifat perwatakan yang unggul sudah pasti berkemampuan untuk membina keluarga yang gembira, bahagia, harmoni, dan makmur. Keluarga seperti ini pastinya sihat dari segi mental, physical, emotional, dan sosial. Secara keseluruhannya, keluarga ini dirahmati oleh Tuhan. Dalam hal ini, pendidikan yang berkesan dapat melahirkan individu ataupun murid yang baik. Individu yang baik akan membantu mentransformasi keluarganya menjadi lebih baik sama ada dari segi mobility sosial maupun mobility ekonomi. Jika individu itu membentuk keluarga, diyakini beliau mampu menjadikan keluarganya makmur dan sejahtera. Seterusnya ialah warga negara Malaysia memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat. Pendidikan sebagai suatu proses pemasyarakatan dan pembudayaan dapat membentuk masyarakat yang harmoni dan makmur. Pendidikan ini dapat membina perpaduan antara kaum, memunculkan perasaan kasih sayang antara anggota masyarakat, dan mereka akan saling bertoleransi dan memupuk amalan hormat menghormati antara masyarakat. Seterusnya, warga negara Malaysia memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara, yaitu perpaduan sangat penting bagi sebuah masyarakat majmuk seperti Malaysia. Dengan adanya perpaduan dalam kalangan rakyat, dapat hidup dalam keadaan aman damai, tenteram, dan harmoni. Keharmonian dan kemakmuran sesebuah negara dihasilkan oleh masyarakat yang harmoni dan makmur. Masyarakat yang harmoni dan makmur pula adalah berasaskan kepada keluarga yang harmoni dan makmur. Keadaan negara yang harmoni dan makmur dapat menjamin perkembangan ekonomi serta pembangunan negara dalam semua bidang. Sehubungan dengan itu, rakyat perlu terlatih dan mahir dalam pelbagai bidang agar menjadi model insan yang produktif dan inovatif. Kemahiran dan kecekapan menggunakan teknologi juga perlu bagi meningkatkan productivity dan seterusnya memberi sumbangan terhadap negara. Oke, seterusnya dalam FPK, hal ini ditegaskan seperti berikut. Mengekalkan kestabilan negara,
memupuk keharmonian keluarga, bersemangat patriotik dan cintakan negara, dia menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip hukum negara, dia juga mematuhi, mengekal, dan mempertahankan perlembagaan negara, juga memajukan ekonomi bangsa dan negara dengan menggunakan sains dan teknologi. Yang terakhir ialah memupuk kerjasama, berbakti, toleransi, kekitaan, dan hormat menghormati untuk berpaduan. Elizabeth Jackson. Ini dia main basikal sudah. Eli, kamu udah buatkah video KPF? Video apa? Video KPF yang lecturer sudah buat hari itu. KPF? Yang saya ingat kamu buat impak peranan guru terhadap falsafah pendidikan kebangsaan. Oh, impak. Okey. Kamu boleh tolong jelaskan lagi? Boleh, tapi tak sesuai lah pakaian saya. Alah. Okey, kejap. Tapi pakaian saya macam pakaian pergi pasar pula. Okey, saya mau tukar pergi pakaian formal. Okey, sekarang saya akan membahaskan tentang impak peranan guru ke arah mencapai matlamat pendidikan Malaysia. Sebelum adanya impak, pasti adanya asas terhadap pencapaian ini, iaitu peranan guru ke arah mencapai matlamat pendidikan di Malaysia. Terdapat 5 peranan guru ke arah mencapai matlamat pendidikan di Malaysia ini, iaitu yang pertama merupakan komponen ketuhanan, yang kedua merupakan komponen profesional, yang ketiga merupakan komponen pengajaran, yang keempat merupakan komponen perundingan, dan yang terakhir adalah komponen penyelidikan. Oleh itu, sekiranya guru memainkan peranan dalam 5 komponen peranan guru ini, sudah pasti dia akan menimbulkan kesan yang positif maupun impak yang positif dalam sistem pengurusan guru ke arah mencapai matlamat pendidikan di Malaysia ini. Impak yang pertama adalah tahap pengurusan dalam pentadbiran akan meningkat. Kemahiran guru dalam menjadi seorang perancang dalam bidang pengurusan mampu menarik perhatian pelajar untuk menimba ilmu dengan lebih kondusif. Yang kedua adalah pelajar akan menjadi lebih berdisiplin. Guru yang mengamalkan falsafah pendidikan mampu mempamerkan teladan yang baik kepada pelajar untuk membentuk sahsia diri pelajar. Oleh itu, secara amnya, kes disiplin dalam sekolah akan berkurangan. Yang seterusnya adalah peningkatan profesionalisme dalam jiwa seorang guru. Sebagai contohnya, kemahiran guru dalam bidang pengajaran akan dapat diperbaiki. Emosi guru dalam pengurusan pelajar akan dapat terkawal dan tidak mudah mempamerkan sifat yang panas-paran. Dan yang terakhir bagi saya adalah pendidikan Malaysia akan dapat bersaing dengan pendidikan di negara yang maju. Itu saja, sekian, terima kasih.